Saya di. Alright, boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuntum tubuh melata saya merbah di Pulau Cemara. Selamat pagi mulianya kata saya sembah pembuka bicara. Tujuan kami menyebut Encik Juraimi bin Omar pada hari ini untuk menjadi salah satu responden di dalam tugasan kami. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya serahkan wawancara ini kepada pengacara majlis. Dipersilakan. Terima kasih saudara Rahiman Arif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Saya Nur Khairunisa binti Aminuddin selaku pengerusi majlis anda pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu undangan kita Encik Muhammad Juraimi bin Omar yang sudi menghadirkan diri ke program kami yang bertajuk Implikasi Pengaruh Media Sosial Terhadap Ketamadunan Manusia di Malaysia. Sebelum memulakan majlis kita pada hari ini, saya ingin menjemput saudara Muhammad Syami untuk mengetuai bacaan doa kita pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'ul alim wa innaka ghafurur rahim wa innaka rabbul arsyil azim wa innaka barul jawadul karim. Amin amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syahmi atas bacaan doa itu tadi. Sebelum memulakan wawancara kita pada hari ini, ada manisnya kita mempersilakan Encik Juraimi untuk memperkenalkan sedikit sebanyak tentang latar belakang Encik Juraimi. Dipersilakan Encik Juraimi. Alright. I would start with my name is Muhammad Juraimi bin Omar. Alright. So my student panggil saya Sir Juju lah. Alright. Most of you call me Sir Juju. Saya seorang pensyarah bahasa Inggeris for the last 10 years, 11 years. And then in 2020, I was transferred to administration post. And then sekarang I dah tak mengajar lah. Alright. I buat kerja office. Saya berasal dari Kuantan dan tinggal di Kuantan, tapi sekarang saya bekerja di KPTM HQ lah di Ceras. Alright, so saya dah berumur, okay. Alright. Sangat menarik atas perkongsian itu tadi. Terima kasih Encik Juraimi bin Omar. Baiklah saudara dan saudari sekalian, bagi memulakan agenda wawancara kita pada hari ini, saya mempersilakan saudari Suraya Liana dengan soalan yang pertama. Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Soalan saya kepada Encik Juraimi, pada pandangan Encik Juraimi, apakah yang dimaksudkan dengan social media? Okay, tapi before I answer, I use both languages lah, right? Because sometimes it's easier to explain things in English. Okay, kan? Alright. Alright, so soalannya adalah apakah yang dimaksudkan dengan social media, kan? Itu je satu soalannya, kan? Ya, betul. Alright, social media adalah satu medium perhubungan yang digunakanlah oleh pengguna internet di seluruh dunia untuk berhubung ataupun untuk menyampaikan sesuatu message ataupun sesuatu perkara. Okay. Ia digunakan dengan begitu meluas, okay, dengan perantaraan gadget seperti telefon pintar dan juga komputer. Alright, dan social media sosial ini juga adalah merupakan alat perhubungan yang begitu efektif
sebegitu penting di mana pada masa kini ia telah menjadi sebahagian besar dari kehidupan manusia, pengguna internet khususnya. Okay. From what I read before, okay, most of the internet users they engage in social media for the minimum of 40% every day. Okay, so that is a huge commitment that we make to social media. It is already a part of our life lah. Um, and then social media also can be defined as not not can be defined, but the internet users use social media to express what is inside them. All right, meaning they have something to say, and then they use social media to express their thoughts. All right, or their perspective. All right. Having said that, I also would like to take this discussion to the very extreme extent where I am worried about the effects of social media, which has been discussed by a lot of academics and a lot of people. Okay, they say that social media there are numbers of positive advantages or benefits that we can gain from social media, but it also can bring certain negative things lah to our life. Okay, too much exposure to social media will definitely bring some negative effects to our life, especially kids where they still cannot control their feeling, their emotional health and whatnot. So if I answered this question correctly, the question is what is social media. I would choose to answer social media is actually a tool, to communicate with the world, not only our friends but with the world. Because to justify my opinions, there are thousands of billions of videos that gone viral, and then we don't only communicate with people we know, but we communicate with people that we don't know. All right. So nowadays, um, those people who know us might be coming from the other countries. All right. So social media is basically a tool for us to reach that. So I think that should be enough lah to answer the first question. Okay. Very good first question actually to open the topic. Terima kasih atas jawapan tersebut. Seterusnya bagi soalan yang kedua, saya menjemput saudara Amirul Luqman untuk soalan seterusnya. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Soalan kedua berbunyi, apakah cabaran yang perlu dihadapi untuk mengatasi masalah keruntuhan tamadun manusia disebabkan pengaruh media sosial di Malaysia? Okey, soalannya apakah cabaran? Ya, betul. Apakah cabaran yang dihadapi oleh manusia Betul. untuk mengatasi keruntuhan moral, tamadun manusia yang disebabkan oleh social media? Ya, betul. Okey, soalan yang agak bagus. Terima kasih kepada pengerusi dan juga yang bertanya, Amirul Luqman ya. Okey, ini adalah soalan yang bagus di mana exposure yang kita dapat, pendedahan yang kita dapat daripada social media tidak semestinya berbentuk sesuatu yang bagus. Semua we could agree that ada banyak benda yang kita gain daripada social media berbentuk sesuatu yang toxic, yang toxic kepada kehidupan kita. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan certain trends ataupun certain information yang datang daripada luar negara ataupun dari budaya yang berbeza dari budaya setempat kita.
dan kita terikut-ikut dengan budaya tersebut kerana kita dapati pengguna tidak ada border limits, tidak ada border dalam social media, di mana semuanya hidup dalam satu, kalau boleh saya katakan, dalam satu tempat di mana tidak ada perbezaan negara, tidak ada perbezaan culture. Semua orang menerima apa yang dipertontonkan di social media dengan begitu sajalah. Okey, apa yang saya maksudkan di sini adalah jika ada sesuatu, let's say kita dapati sesuatu content yang kita dapat daripada social media, for example TikTok lah, kita dapat satu content daripada UK ataupun Amerika, dan kita lihat daripada kacamata kehidupan kita di Malaysia, kadang-kadang konten tersebut adalah agak bertentangan dengan sosial budaya kita di Malaysia. Saya bagi contoh untuk memudahkan semua faham. Seperti ada few contents yang saya tengok di social media yang kritik tentang struktur agama di Amerika, and then menggunakan logik, akal, kemudian konten tersebut sampai menerusi social media di negara kita, dan kita dapati konten tersebut adalah berbahaya dan bersifat boleh mendatangkan kekacauan lah di kalangan masyarakat kita. Kerana kita masyarakat kita tidak bersedia untuk mengkritik agama atas faktor budaya dan agama kita yang setakat ini kita praktik di negara kita ni. Kehidupan kita adalah aman, damai dan harmoni atas dasar kita hormat semua agama dan juga budaya. Tetapi bila datang konten yang agak liar atau agak bertentangan dengan budaya kita daripada barat ataupun daripada timur ataupun daripada mana-mana, jadi kita dapati konten tersebut adalah tidak sesuai, tetapi exposure telah dilakukan. Pendedahan tersebut telah dilakukan, dan untuk kita fahami, pendedahan yang berterusan boleh merubah cara kita berfikir. Seperti jika saya boleh katakan di sini, konten-konten berkaitan dengan kebebasan hak manusia yang diperjuangkan oleh golongan alphabet people LGBT, mereka tidak perlu kita terima. Ini mungkin pandangan saya adalah sedikit bias di sini, tetapi kita boleh ambil contoh di mana the alphabet people, dia tak perlu kita terima konten dia, tapi dia perlu kita lihat saja konten dia, kerana mereka sedar bahawa pendedahan yang berterusan tentang the freedom of LGBT people, dia mahu sampaikan apa yang mereka rasa kan. Mereka rasa mereka patut diberi pilihan sendiri, dan dia claim bahawa itu adalah fitrah manusia. Tetapi kita di Malaysia, kita anggap kita tidak boleh menerima perkara ini kerana ia bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan budaya kita, bertentangan dengan norms dan praktis masyarakat setempat kita. Tetapi apabila benda ni didedahkan hari-hari kita dengar penjelasan daripada mereka, hari-hari kita mendengar selama bertahun-tahun, lama kelamaan kita dapati bahawa the alphabet people ni dia memang benda biasa je. Dulu bila ada seseorang yang mengaku mereka adalah homoseks ataupun adalah lesbian, itu adalah perkara yang janggal dalam masyarakat kita. Tetapi oleh kerana pendedahan tu berlaku setiap hari menerusi social media, jadi lama kelamaan kita dapati itu adalah perkara yang biasa, walaupun kita admit ia adalah perkara yang salah, tapi kita boleh menerima perkara tersebut. Ini adalah kerana pendedahan tersebut berlaku secara berterusan kepada kita. Jadi kita anggap benda itu adalah perkara yang normal. Dan kita sebagai pengguna social media also, kita akan jadi terbiasa dengan pendedahan yang berterusan sebegini. Jadi menjawab soalan saudara Amirul Luqman, dengan huraian yang telah saya lakukan sebentar tadi, perkara ini bila datangnya konten-konten yang negatif,
okay, daripada luar yang tak sesuai dalam masyarakat kita. Okay, let's say kita adalah satu ketamadunan manusia di Malaysia ni, kita ada tamadun kita, okay. Kita ada cara kita hidup, kita ada cara kita berfikir, dan bila datang konten-konten yang sebegini secara berterusan dan tidak ada tapisan, ia boleh actually menyebabkan satu fraction dalam masyarakat, dan masyarakat mula terpisah dan berpecah. Okay. Dan perkara ini kadang-kadang datangnya dia orang, konten-konten tersebut, dia orang menyemai certain negative moral fiber, okay, ataupun contoh moral yang tidak baik kepada kita, dan dia dapat merubah moral setempat. Okay. Kalau kita tengok, kalau kita to be honest lah, okay, saya selalu melawat Twitter, kan, dan Twitter saya dapati adalah tempat yang begitu toksik. Walaupun ada banyak posting-posting ilmiah, posting-posting keuangan dan lifestyle, tetapi most of the time memang akan lalu juga di kita punya timeline tu adalah konten-konten yang bersifat toksik. Okay. Di mana perkara ini akan menjadi seperti sebaran awam, okay, di mana semua orang tengok, okay, almost ramai orang yang melihat, dan ramai orang berfikir, ya juga, okay, apa yang disampaikan itu betul juga, kan, betul juga. Tapi bila perkara ini berlaku berterusan, setiap orang memilih, okay, untuk percaya apa negatif konten yang didapati daripada barat ataupun daripada negara-negara lain, maka social construct yang kita ada dalam ketamadun kita ni mungkin akan tercedera sedikit demi sedikit. Okay, lama kelamaan kita tidak lagi mungkin dapat berada dalam keadaan aman dan harmoni seperti yang kita kecapi lah di Malaysia ini, kerana terlalu banyak konten yang tidak sesuai yang kita dapati. Dan berbalik kepada soalannya, lama kelamaan bila contoh-contoh moral fiber yang negatif datang daripada luar kepada kita menerusi social media, semakin lama moral fiber kita pun semakin nipis, okay? Semakin menipis. Lama kelamaan kita dapati apa yang disampaikan oleh konten-konten dari luar itu adalah lebih bagus daripada apa yang kita praktis di sini. Dan lama kelamaan ia mungkin, okay, dapat merosakkan apa yang telah kita pelihara lah setelah sekian lama. Okay. Kalau kita dapati di negara barat, okay, mereka cakap lah, mereka claim to be expressive in their freedom, in their rights, okay, to do something. But kebebasan secara total yang mereka praktiskan tidak semestinya adalah perkara yang bagus. Okay. Okay, cuba kalau I boleh bagi contoh lah, okay, untuk mudah faham dalam keadaan yang mikroskopik punya contoh. Okay, let's say kalau macam kita ada adik, kan, adik kita tu umur 2 tahun, okay, dan kita bagi dia kebebasan total lah, okay, awak buatlah apa yang awak nak buat, okay, kan. So awak akan dapati dia akan bermain dengan pisau, dia akan panjat pagar tinggi-tinggi dan dia akan terjun. Dia akan melakukan perkara biasa. Itu adalah harga yang perlu dibayar kepada kebebasan secara total yang diperjuangkan oleh negara-negara barat, kan. Jadi kita tidak boleh hidup dengan kebebasan total seperti itu, kerana kita perlu ada limitation, kita perlu ada peraturan hidup, dan itulah menjadikan kita manusia. Okay? Kita boleh hidup dengan peraturan, menjadi orang yang berdisiplin, dan juga kita perlu ada kewarasan lah dalam tindakan kita. Kan, kita dapati ramai orang yang memperjuangkan kebebasan secara total ni, tapi ramai yang tidak menyedari bahawa itu adalah satu perkara yang bahaya. Okay? Di mana orang yang cerdik pandai pun, kan, macam idola-idola saya, Ahmad Said, okay, Noam Chomsky, semuanya hidup bermoral dan berdisiplin, okay, mengikut peraturan, walaupun mereka begitu hebat sekali. Okay? Manakala orang yang memperjuangkan kebebasan total, kadang-kadang bila mereka tua, mereka sedarlah mereka memperjuangkan perkara yang salah. Okay, kerana apa yang mereka perjuangkan boleh menjejaskan, okay, ketamadunan masyarakat. Tak boleh, ketamadunan masyarakat ni perlu ada disiplin dan peraturan. Okay?
Jadi kita kena balance lah between apa yang kita dapat di social media dengan apa yang kita perjuangkan, dan juga bagaimana kita nak mempertahankan ketamadunan kita yang kita sudah kecapi lah di Malaysia ini. Saya harap menjawablah soalan saudara Amirul. Secara peribadinya, saya sangat bersetuju dengan jawapan yang diberikan Cik Juraimi tadi. Baiklah, bagi soalan seterusnya, saya mempersilakan saudara Rahiman Arif dengan soalan yang berikutnya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengacara Malih. Soalan saya kepada Encik Juraimi, apakah kesan pengaruh media sosial dari aspek positif dan negatif? Okey, kesan social media daripada sudut positif dan negatif. Okey. Alright, soalan yang bagus juga. Terima kasih kepada saudara Rahiman. Kita pergi kepada kesan yang positif dululah. Okay. Salah satu kesan yang saya agak tertarik lah dengan social media, di mana dia adalah social media adalah satu medium yang begitu baik untuk kita menyampaikan mesej-mesej positif. Okay. Kalau kita tengok banyak page-page dakwah di Instagram, di TikTok, even di Twitter pun ada sebenarnya. Page-page dakwah, page-page yang menceritakan tentang pandai keuangan ataupun mengajarkanlah kita banyak benda kan. Jadi social media kita boleh post perkara tersebut dengan free dan semua orang ada akses dengan percuma lah kepada konten tersebut. Ini adalah perkara yang sangat bagus lah. Okay. Dan juga sekarang ni social media dia ada satu perkara yang agak hebat lah saya rasa, di mana dia menyampaikan mesej dalam klip-klip yang pendek-pendek, 3 minit ataupun 1 minit kan. Di mana orang suka tengok yang pendek-pendek ni. Orang zaman sekarang ni, kita pengguna internet zaman sekarang ni, kita dah tak boleh tengok video panjang-panjang, kerana attention span kita mudah terganggu kan. Nanti bila kita berada di TikTok, video 1 minit, video 3 minit ataupun the maximum of 5 minit adalah konten yang bagus sebenarnya jika kita dapat menyampaikan mesej yang positif dalam jangka masa yang pendek tersebut. Ialah perkara yang bagus kan. Dan ini adalah satu perkara yang bagus. Perkara yang kedua tentang perkara yang positif lah tentang social media adalah di mana ia telah membuka satu ruang yang baru kepada semua orang untuk cari makan, cari duit ataupun mengembangkan bisnesnya di social media. Kalau dulu kalau kita nak buat iklan kan, tahun 90-an dulu, kita perlu bayar kepada surat khabar, dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita ada medium yang begitu mudah kan, yang mesra dengan kita, yang agak fleksibel dengan masa kita dan sebagainya kan, dan kita tak perlu bersusah payah buat proposal dan sebagainya. Kita hanya perlu buat konten ikut selera kita dan kita boleh actually mengembangkan bisnes kita dan sebagainya. Dan saya tengoklah salah satu konten yang jarang orang sentuh adalah di mana kepada mereka yang kreatif, dalam bidang kreatif seperti penulis lagu dan lirik, seperti pelukis dan juga artis, ataupun penulis sajak ataupun orang yang berkarya, mereka dapat actually menyebarkan karya mereka di social media, dan ini adalah perkara yang bagus. Kadang-kadang saya tengok di YouTube ada penulis lagu dan lirik yang bagus-bagus kan, dan mereka senanglah untuk berkongsi tentang karya mereka di social media. Ini adalah perkara bagus kerana hasil-hasil karya seni yang bagus ni perlu dikongsi, supaya kita dapat belajar banyak benda juga. Itu adalah basically perkara-perkara yang bagus lah, perkara-perkara yang positif tentang social media. Manakala dia ada perkara yang negatif di social media, di mana mewujudkan banyak perbalahan kalau kita tengok. Konten-konten yang agak harsh dan keras lah kepada kita kadang-kadang kan. Seperti konten-konten yang kadang-kadang agak kejam kan, macam kemalangan kan. Kita tengok kemalangan, lepas tu ada posting tentang tunjuk gambar orang meninggal semua kan. Itu adalah perkara yang saya fikir tak berapa bagus lah untuk kita tengok kan.
Tapi mana masyarakat setempat kita sukakan perkara-perkara yang viral, perkara-perkara yang ada kontroversi. Dan juga sekarang ni kita banyak kita tengok perkara negatif di sosial media ni. Ramai orang yang menunjuk-nunjuk kemewahan mereka ataupun menunjukkan aib mereka. Ini bukan perkara yang bagus, okey. Kalau awak semua aware dengan apa yang berlaku, ramai yang sedang menggunakan negatif marketing di mana buat satu perkara-perkara yang bodoh untuk tujuan viral kerana mereka mahu dikenali dan mereka mahu stay relevant lah to the media social community. Kan? Jadi ini bukan perkara yang bagus kerana ia makin kira macam konten-konten yang bodoh ini yang saya dapati agak tidak berakhlak dan tidak intellectual ditonton oleh semua orang, dan bila ditonton secara berterusan seolah-olah masyarakat kita ni approve perkara-perkara sebegini, betul tak? Jadi secara tidak langsung masyarakat kita pun menjadi sebegitulah, di mana konten-konten yang perlu dilakukan adalah konten-konten seperti itu. Okay. Tidak perlu lagi kita buat konten-konten yang ilmiah, konten-konten yang dapat menyumbangkan sesuatu yang baguslah kepada kita punya komuniti ataupun masyarakat setempat. Okay. Dan perkara yang terakhir tentang keburukan sosial media yang saya dapati adalah begitu time consuming lah. Okay, di mana kadang-kadang kita tidak produktif langsung, okay, kerana kita daripada WhatsApp kita move to IG, kemudian kita move to TikTok, kemudian kita move to Twitter, and then we repeat the whole process the whole day, kan? So kita tidak produktif, okay? Di mana sekarang ni sudah kurang orang yang membaca, okay? Membaca maksud saya membaca buku, ya, bukannya membaca artikel-artikel di internet, okey, kerana kadang-kadang artikel di internet tidak lengkap, okey, kan, kerana orang tidak dipertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka tulis. Okey, jadi orang masyarakat sekarang dah kurang membaca, sebab tu dia suka tengok video sebab senang. Sebab bila menonton ni adalah perkara yang pasif dan membaca adalah perkara yang aktif. Jadi orang tak suka buat perkara aktif. Macam kita semua tak suka bersenam kan. Jadi kita tak suka buat perkara yang aktif. Okay? Macam saya pun berat badan dah meningkat. Jadi saya perlu bersenam tapi saya tak suka bersenam. Okay? Alright. Itulah untuk menjawab soalan saudara Rahiman. Terima kasih atas pendapat dan pandangan itu tadi. Dan soalan yang keempat, saya mempersilakan saudari Wan Nurul Hanis. Terima kasih pengacara majlis. Bagi pendapat Sir, adakah media sosial menjadi satu kepentingan terhadap masyarakat pada masa kini? Okey, betul. Terima kasih saudari Wan Nurul Hanis kerana bertanya. Memang ada kepentingan yang betul, yang kepentingan yang besar lah social media terhadap kita sekarang ni. Okay. Di mana ia adalah medium of communication, kan? Dan medium untuk menyampaikan message. Okay. Dan message ni perlu disampaikan kepada masyarakat. Okay. Di mana dia telah, seperti saya kata di awal-awal perbincangan kita tadi, social media ni adalah sebahagian daripada hidup kita. Okay. Kan? Dia telah menjadi sebahagian yang begitu penting, tetapi untuk kita menjadikan perkara penting ini berguna, berfaedah kepada kita, jadi kita kena ada satu method, satu mekanisme yang baiklah untuk kita spend masa kita di social media. Okay, kalau kita banyak habiskan masa kita secara menonton benda-benda perkara-perkara yang tidak intellectual, ataupun perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada kita, maka kita pun menjadi tidak berfaedah lah. Okay? Kerana basically kita adalah apa yang kita fikirkan. Kalau kita terlalu banyak lihat perkara-perkara tidak berfaedah, jadi otak kita pun akan fikir perkara-perkara tidak berfaedah, lalu ia akan terjemahlah, dia akan diterjemahkan dalam perlakuan kita juga. Okey, jadi menjawab soalan saudari Nurul Hanis tadi, memang saya setuju untuk mengatakan social media begitu penting, okey, di zaman sekarang. Kita dapati semua lapisan masyarakat sekarang menggunakan social media, okey. Okay, saya bagi contoh, kanak-kanak pun guna, kanak-kanak ada YouTube channel mereka sendiri, kan, ada TikTok channel mereka sendiri. Remaja of course lah golongan yang paling banyak guna social media dan begitu penting kepada mereka, okey. Dan golongan yang lebih dewasa ataupun adults kan, mereka pun menggunakan social media
Kerana mereka ada group mereka di mana dia orang ada market di mereka, di mana pada peringkat tu mereka cari benda-benda yang lebih serius lah kan, seperti perancangan kewangan, agama kan. Dan cikgu-cikgu sekarang semua dah ada social media, golongan profesional, doktor-doktor pun ramai, doktor-doktor selebriti yang menggunakan social media. Agamawan pun juga guna social media. Jadi untuk kita cakap dia tak penting adalah salah, dan ia adalah begitu penting. Semua orang menggunakannya kerana berbalik pada hujah saya sebentar tadi, ia adalah kehidupan kita sekarang ini. Okey. Okey, itu saja. Cukup jelas dan padat pendapat yang telah diberikan. Baiklah, kita teruskan soalan yang terakhir kita pada hari ini. Saya mempersilakan saudara Muhammad Syahmi dengan soalan yang terakhir. Okey, terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Okey, untuk soalan yang terakhir, pada pandangan Cik Juraimi, apakah antara langkah-langkah yang perlu diambil atau yang boleh diambil untuk mengawal pengaruh penggunaan media sosial ni sesama manusia pada zaman sekarang ni? Okey, ini adalah soalan yang bagus. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syahmi. Perlu saya katakan bahawa saya tidak merasakan bahawa penggunaan social media ini adalah semuanya berkaitan dengan perkara yang negatif, di mana ada banyak perkara yang positif yang kita boleh dapat daripada penggunaan social media. Tetapi soalannya adalah bagaimana kita dapat actually create satu mekanisme untuk kita jadikan penlibatan kita terhadap dengan social media adalah perkara yang berfaedah lah kepada kita, lebih kurang kan soalan dia macam tu. So untuk kita berhadapan, untuk kita menggunakan social media dengan extensively kan, dengan banyak kan. Jadi kita perlu tahu sebenarnya apa yang kita berhadapan dan apa yang kita nak kan sebenarnya. Jadi kita tak boleh duduk di situ dan just go through perkara-perkara yang viral every day kan. Dan kalau kita pergi pun tak ada perkara itu, macam kerja saya sekarang ni, kita pun memang hari-hari atas urusan kerja, kita tengok perkara-perkara yang viral setiap hari kerana saya buat marketing sekarang ni. Untuk tugasan kerja kan. Tapi kalau untuk entertainment kan, kadang-kadang kita perlu menjadi begitu selektif sikit terhadap apa yang kita tonton kan di social media. Apa yang kita baca, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar. Kita perlu selektif. Kadang-kadang kita perlu ignore certain content kan. Macam saya bagi contoh untuk guna faham. Satu konten tentang seorang usahawan yang berjaya membuat konten untuk diviralkan kan, dan membuat perkara yang agak tidak cerdik lah pada pandangan saya. Jadi kita tak perlu menghabiskan masa kita untuk tengok perkara tu. Kalau video tu 3 minit, kita jangan bazirkan masa kita 3 minit untuk lihat perkara itu. Kerana mereka tidak akan berhenti. Social media dihujani oleh perkara-perkara sebegini. Jadi kita perlu tengok konten-konten yang dapat memberikan manfaat kepada kita lah. Di mana pada kita usia remaja agak susah untuk kita ada stand ataupun ada cara kerja kita sendiri kan. Tapi bila masa berlalu dan kita mula memahami bahawa kita sebenarnya banyak membazirkan masa di social media, dan kalau kita gantikan masa yang kita gunakan tu untuk membuat perkara untuk peningkatan diri kita, seperti kita belajar cara-cara kewangan, kita membaca sedikit kan, itu adalah lebih berfaedah lah kepada kita kan. Jadi kita ada perlu pengawasan sebenarnya, sebab dia di social media ni almost tak ada boundaries kan. Jadi kita perlu ada pengawasan sedikit. Pengawasan yang paling bijak untuk kita buat adalah pengawasan diri sendiri. Kita perlu question apakah relevannya tindakan kita untuk kita tengok konten tersebut kan. Kalau kita tidak ada pengawasan diri sendiri ni, kita mungkin akan menjadi addicted kan, dan kita mungkin menghabiskan terlalu banyak masa di sana. Kalau kita tahu sebenarnya kan, kalau menurut pembacaan dan pengamatan saya lah di
social media ni dia menghasilkan endorfin. Okay? Endorfin ni adalah satu hormon yang menyebabkan kita ketagihan. Okay, sama macam endorfin yang dihasilkan apabila kita merokok kan. Bila kita merokok, kan badan kita menghasilkan hormon endorfin yang menyebabkan kita ketagihan. Dan hormon yang sama juga dihasilkan dengan social media. Okay? Sebab tu hari-hari kita perlukan social media kerana badan kita telah menghasilkan endorfin. Seperti gamers kan. Kenapa gamers ni mereka ketagih untuk bermain hari-hari perlu bermain game? Kerana badan dia telah menghasilkan endorfin, iaitu hormon yang serupa dengan hormon yang dihasilkan apabila seorang tu isap dadah. Okay? Hormon yang sama saja. Okay, jadi kita boleh faham. Jadi kalau kita tahu perkara ni, bahawa kita sedar bila kita berinteraksi dengan social media kan, kita tahu bahawa hormon dalam badan kita yang menyebabkan kita ketagih. Kita perlukan tengok. Hari-hari kita perlu tengok. Okay? Sebab kalau kita tak tengok, maka hormon tu akan berkurang. Jadi keseronokan dalam badan kita ni yang kita rasa akan berkurang. Okay? Jadi kita perlu faham certain perkara, okay, untuk kita ni. Saya menghabiskan masa juga di social media, tapi saya rasa daripada pagi sampai malam sampai saya tidur, lebih kurang 1 jam je lah sehari, okay, untuk tengok konten-konten. Dan kebanyakannya konten-konten ceramah sebab saya dah tua kan, jadi kena tengok konten ceramah lah. Okay, awak semua muda lagi, okay, tak apalah. Alright. Okay, itu sajalah soalan. Terima kasih untuk yang bertanya. Ada lagi tak soalan? Sebelum menutup wawancara kita pada pagi ini, saya mempunyai soalan kepada Encik Juraimi, yang mana apakah kesimpulan yang dapat Encik Juraimi simpulkan dengan tajuk kita pada pagi ini? Alright. Untuk membuat kesimpulan daripada apa yang kita discuss hari ini adalah saya perlu katakan bahawa kita tidak boleh keluar daripada dunia yang kita sedang hadapi. Okay, di mana social media ni adalah satu dunia yang tersendiri, di mana semua orang involved dengan social media ni. Okay. Jadi kesimpulan yang boleh saya rumuskan adalah dalam semua perkara yang kita hadapi, okay, perkara itu akan menjadi baik atau buruk, okay, semuanya adalah bergantung kepada kita. Okay? Semuanya adalah bergantung kepada diri sendiri. Macam mana kita approach perkara tersebut kan. Seperti, let's say saya bagi contoh, let's say kita ada duit 1 juta. Okay? Macam mana kita approach penggunaan duit tu? Ada orang yang dia boros kan, dia beli kot, dan dalam 2-3 bulan duit tu dah habis. Kan? Itu adalah satu cara negatif untuk approach perkara tu. Approach yang negatif. Manakala ada seorang lagi dapat duit 1 juta, dia simpan, dia melabur, dia derma, dia ni semua kan. Itu adalah penggunaan yang positif, okay, terhadap duit 1 juta, walaupun duit 1 juta tu perkara yang sama. Okay, jadi kalau kita menggunakan analogi tersebut, analogi ini terhadap social media, ada orang menggunakan social media dengan cara yang bagus kan, yang boleh memanfaatkan diri sendiri. Dan ada orang yang menggunakan social media untuk sekadar hiburan. Okey, jadi kita pilih, okey. Kita pilih cara mana yang kita nak gunakan social media ni. Alright. Ada orang yang memanfaatkan social media untuk pembangunan diri mereka. Ada orang yang menggunakan social media untuk merosakkan diri mereka. Okey. Jadi kesimpulannya adalah kita perlu berhati-hati, okay, tentang perkara apa pun yang datang kepada kita di masa moden ni, di masa sekarang ni, kerana pembangunan perkara ini adalah begitu cepat dan kita perlu cope, okay, kalau kita nak stay relevant dalam dunia sekarang ni. Tetapi kita perlu berhati-hati, kita perlu mempunyai jati diri dan juga kesedaran yang kuat lah, bagaimana to keep ourselves protected at all costs, okay, in social media. Okay, saya rasa itu adalah rumusan yang baik lah. Okay. Maka kami akhiri wawancara ini dengan serangkap pantun. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan letakkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Okay.
Dengan itu, maka tamatlah sesi program kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Awal lah Glenn. Tak sempat. Susah. Terima kasih ya semua. Cap, hilang. Siap, hilang. Aku baru Ibrahim. nak